ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana sekali lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita dapat kembali bersama dalam sesi kuliah maghrib setiap hari Jumaat. Setelah kita diberi cuti lebih kurang 3 minggu. Nah, 3 minggu kita duduk di rumah sekejap. Jadi kita dibenarkan semula untuk keluar daripada rumah. Maka kita kembali semula sambung kitab Munyatul Musalli. Mudah-mudahan wabak yang sedang melanda ini tidak kembali lagi lah tuan-tuan. Walaupun nampak banyak lah, tapi di dalam tembok sana. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kita sambung kitab Munyatul Musalli, masih dalam perbincangan sunat hai'ah. Sunat hai'ah, yakni sunat yang disunatkan kita buat dan tidak dikenakan sujud sahwi kalau kita terlupa ataupun meninggalkannya. Cuma makruh. Kata Imam An-Nawawi, segala sunat-sunat yang disunatkan dalam salat jika kita tidak buat, maka hukumnya makruh. Maka untuk mengelakkan kita melakukan perkara-perkara makruh, maka kita pastikan kita tahu apa dia sunat hai'ah dan kita perlu melakukannya. Baik, kita dah baca 14. Dia banyak. Kita dah baca 14. Kita sambung pada malam ini yang ke-15. Muka surat 31. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala yang ke-15 daripada sunat hai'ah, dibaca pada duduk antara dua sujud. Rabbi ufirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Maksudnya, Tuhanku, ya Tuhanku, ampunilah daku, kasihanilah daku, perbaikilah daku, kurniakanlah rezeki kepadaku, tunjukkanlah daku, afiatkanlah daku, dan maafkanlah daku. Daku makna apa aku pun tak tahu. Aku ada, aku AKU, betul. Daku tak tahu lah bahasa apa. Bahasa Melayu Malaysia ke Indonesia aku tak tahu. Nah, setakat mengaji daripada sekolah rendah sampai lah, hak aku jumpa aku. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi inilah salah satu tempat yang kita disunatkan berdoa dalam solat. Nah, disunatkan kita berdoa dalam solat.
Waktu berdiri kita baca Fatihah. Nah, rakaat pertama dan kedua kita baca Fatihah sebagai rukun, dan kita baca surah sunat pertama dan kedua. Fatihah sebagai rukun dan surah ataupun apa-apa petikan daripada surah yang kita ingat sebagai sunat hai'ah, bukan rukun. Tapi masa rukuk kita tak baca Quran. Masa rukuk kita tasbih subhana rabbiyal azim. Boleh tambah wa bihamdi sebagaimana kita dah belajar sebelum daripada ini. Kita i'tidal sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd. Tak baca doa juga, kita tasbih puji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita sujud tasbih subhana rabbil a'la, boleh tambah wa bihamdi. Masa duduk antara dua sujud, sama ada rakaat pertama, kedua, ketiga dan keempat, maka sunat kita baca doa waktu itu. Dan doa yang dianjurkan ialah doa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang paling baik, doa yang Nabi baca, doa yang paling baik ialah doa yang kita ambil daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas daripada itu kita ambil daripada ulama-ulama. Yang ulama buat sendiri, bukan ambil daripada Nabi. Kalau ulama tu ambil daripada Nabi, makna ambil daripada Nabi lah juga doa tu. Tapi doa ni ulama rekod sendiri. Hadis tak ada, tapi dia rekod sendiri. Maka ini nak boleh ambil daripada ulama, bukan daripada Nabi. Ataupun kita ni rekod sendiri. Nah, kita rekod sendiri. Kita ni elok sikit lah pada orang lain. Tidak ustaz kita ni, cuma berkawan lah dengan ustaz. Bila pejabat kita buat apa-apa majlis, jadi pengarah kita tengok kita lah. Dia tahu kita ni kaki mengaji, kaki masjid, dia suruh kita baca doa, kita pun rekod sendiri. Nah, doa pagi, ya Allah ya Tuhanku berkati kami. Doa rekod sendiri. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Baik, jadi antara tiga ni, doa daripada Nabi, doa daripada ulama dan doa yang kita rekod sendiri. Bahasa Melayu lah, Arab tak pandai, Melayu kan. Maka yang paling afdal doa daripada Nabi, sebab Nabi lah yang pandai berdoa. Tengok doa dia macam mana. Tengok kalimah mula dia, Rabbighfirli. Yang pertama sekali dia minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Cikgu pernah dengar radio tu? Pernah dengar radio? Ada iklan. Kalau kita nak doa kepada Allah, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, minta maaf dengan Allah Subhanahu wa taala, itulah cara kalau kita nak berdoa. Pernah dengar? Suara macam suara aku kan? Boleh hadir kot. Tuan-tuan, jadi ikut Nabi, sebab Nabi dia tahu yang paling penting dalam berdoa minta ampun. Hak itulah paling penting sekali, minta ampun. Hak lain-lain itu datang kemudian lah tuan-tuan. Tapi kalau kita tak nampak minta ampun, kita nampak minta lain, minta ya Allah panjang umur, ya Allah nak nikah lagi tu ayo. Ya Allah nak murahkan rezeki, tak minta ampun pun, minta hak lain, minta nak naik jawatan. Itu kita tak reti doa. Tak reti, tuan-tuan. Kita nak apa pun, kalau Allah Subhanahu wa taala ampunkan kita, apa pun kita boleh. Sebab tu kunci dia hak pertama sekali doa, minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Nabi ajar kita melalui doa antara dua sujud ini, duduk antara dua sujud ini, mula-mula sekali Rabbighfirli. Lepas tu baru datang warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni. Hak paling penting Rabbighfirli. Sebab itu kalau kita rasa panjang sangat, doa ni panjang sangat, Rabbighfirli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fa'anni, kita sujud pendek. Sedangkan kita mengaji fiqh, sujud kena lebih panjang daripada duduk antara dua sujud. Kita pergi sujud subhana rabbil a'la sekali, kita bangun Rabbighfirli baca panjang, jadi panjang duduk daripada sujud lah pula. Maka kalau begitulah kita boleh pendekkan, kita ringkas habis. Sebut satu kan, Allahumma ghfirli, sudah. Nah, Allahu Akbar,
subhana rabbiyal a'la. Allahu akbar, rabbighfirli. Allahu akbar, subhana rabbiyal a'la. Rabbi firli tu juga dia ambil. Hak lain kita boleh tolak. Tinggal hak satu, Rabbi firli, sudah memadai. Itu pentingnya minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala, sebab kalau dia ampun minta apa pun dapat. Kalau dia tak ampun kita, hang minta apa pun dia tak bagi. Macam tu. Nah, baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi cara berdoa ikut Nabi. Cuma dalam hadis doa dia sampai wa'afini Rabbi firli warhamni wajburni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, itu ditambah oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah yang kita baru baca habis. Kita habis kitab tu baru kita sambung kitab ni. Nah, jadi wa'fu anni tambahan daripada ulama, nama dia Imam Al-Ghazali. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi doa ni bacalah. Nah, sebab inilah tempat kita nak berdoa dalam solat. Lepas tu kita nak doa lepas bagi salam lah pula. Dalam solat, yang ni doa yang kita baca. Baik, jadi sunat kita baca. Tak baca pun sah. Dia sunat hai'ah. Tapi yang comel, yang loteng, kita baca doa. Baik, saya tak nak hurailah doa ni, kalau hurai habis sini 40 minit. Nah, jadi kita nak teruskan saja. Yang ke-16. Membaca doa selepas tasyahud dan selawat dalam tasyahud. Maknanya kita dah habis dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai habis innaka hamidum majid. Sekat tu nak bagi salam pun boleh dah. Tapi elok kita tambah. Nah, membaca doa selepas daripada innaka hamidum majid itu tambah yang ni. Allahumma firli. Sekali lagi minta ampun. Tadi Rabbi firli, ni Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika min azabil qabri wa fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Habis. Maksudnya, ya Allah, ampunilah daku apa yang terdahulu dan apa yang terkini yang telah aku lakukan. Apa yang aku lakukan secara tersembunyi dan secara terang-terangan. Apa yang aku lakukan secara berlebihan dan apa yang engkau lebih mengetahui mengenai daripada aku. Engkaulah yang terdahulu dan engkaulah yang terakhir, tiada Tuhan melainkan engkau. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada azab kubur, cubaan-cubaan semasa hidup dan mati, juga cubaan Dajjal pembohong. Wahai Tuhan yang membalikkan segala hati, tetapkanlah hatiku terhadap agama. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati, itu doa. Nah, yang kita boleh tambah sebelum kita bagi salam. Kita tu siapa? Ada ulama kata kita tu kita solat seorang. Kita tu kita yang solat seorang. Nah, bukan yang jadi imam sebab dia panjang. Tapi ada pendapat hak ni imam pun boleh baca. Nah, jadi khilaf sikit situ. Kita pulang pada tuan-tuan, yang jadi imam lah. Yang jadi makmum, imam bagi salam, kita bagi salam. Cuma yang kita seorang diri, elok baca lah, tidak ada khilaf. Baca lebih-lebih lagi minta doa tu hak daripada fitnah Dajjal. Tidak ada fitnah yang lebih besar sejak daripada Nabi Adam dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga berlaku kiamat. Tidak ada fitnah yang lebih besar, yang lebih dahsyat, yang lebih agung daripada fitnah Dajjal. Fitnah ni benda je tu. Oh, bukan fitnah hak kita pergi tuduh orang tu, kan itu. Kita tuduh orang buat benda yang dia tak buat. Bukan itu. Yang tu kita orang Melayu panggil fitnah. Arab tak panggil fitnah yang tu. Yang tu Arab panggil buhtanun. Buhtanun. Ba, ha sakit, ha simpul. Ta alif nun. Buhtanun. Mana kita menuduh seseorang
buat sesuatu benda tapi dia tak buat. Kita Melayu panggil fitnah. Fitnah Arab bukan yang tu. Fitnah ni ujian. Jangan salah faham. Bila kita sudah terikut dengan kalimah Melayu, kita pergi salah faham. Kita kata fitnah tu tuduh tanpa bukti. Tidak. Fitnah akhir zaman artinya ujian akhir zaman. Fitnah Dajjal artinya ujian Dajjal. Allah cipta kita daripada mula sampai kiamat dia nak uji. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Tuhan yang mencipta mati dan hidup. Tujuan dia apa? Dia liyabluwakum, untuk menguji kamu. Kita diuji sejak daripada dunia dijadikan Allah sehingga kiamat. Tapi ujian yang paling besar Dajjal. Jadi sebab tu Nabi kata, Nabi-Nabi lain semua pesan. Sejak zaman Nabi Adam pesan pada umat dia, ingat Dajjal, 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 Dajjal. Sampailah zaman Nabi Muhammad, Nabi pesan pada kita tentang Dajjal, dan Nabi kata tidak ada Nabi selepas daripada aku, Dajjal pasti akan berlaku di zaman kamu. Jadi kita nak doa pun payah juga baca sebelum bagi salam. Lepas bagi salam pun tak apa, tapi afdal sebelum kita bagi salam baca doa ni. Bukan sekadar doa ni, Nabi suruh hafaz surah Kahfi 10 yang pertama atau 10 yang akhir. Kalau tak boleh banyak lah. Kalau boleh banyak, hafaz semua kali lah, 110. Surah Al-Kahfi. Baik, sebab apa kena hafaz? Takut Dajjal muncul nanti, Quran tak ada. Dajjal dia Allah bagi kuasa macam-macam. Dia kata musnah habis Quran, tak ada, hancur habis. Tuan-tuan, cuma yang ada dalam hak kita hafal dia tak boleh buat. Dia tidak boleh buat. Yang tu bukan kekuasaan dia, tuan-tuan. Jadi kita, sebab tu Nabi suruh hafaz, bukan suruh baca, suruh hafaz. Masa mana nak baca? Bila bertemu dengan Dajjal. Dia sini, kita sini, jumpa dia. Baca. Alhamdulillahillazi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman. Sampai habis 10 ayat. Masa jumpa Dajjal, tak jumpa tak payah baca cikgu. Cikgu nak jumpa Dajjal, jangan. Kita ada Dajjal, kalaulah kita hidup di zaman dia, kita dengar kita dia sampai di Sik dah. Kita dah Allah ustaz, Dajjal sampai di Sik, jangan duk pergi tengok, lari. Kita dah cerita kena lari. Jangan pergi jumpa dia. Lari pergi mana? Pergi Gunung Kriah. Pergi Gunung Jerai. Mana-mana gunung ada atas dunia pergi. Dajjal tak pergi gunung. Dajjal tak masuk dalam hutan. Dajjal punya pergi kampung dan bandar. Dia cari manusia. Dia tak pergi gunung, rimau banyak. Nabi suruh lari ke gunung-gunung dan juga ke hutan-hutan, sebab Dajjal tidak akan naik gunung dan tidak akan masuk hutan. Dia akan pergi kampung dan juga akan pergi bandar. Ambil tahu sikitlah tuan-tuan tentang Dajjal ni. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka baca kalau boleh tak duduk Mekah Madinah tak apa. Tak apa surah Kahfi. Dajjal tak boleh masuk Mekah, tak boleh masuk Madinah, tak apa pun tak apa. Masalahnya kita bolehkah duduk di Mekah? Arab Saudi nak terima kita ke? Sekadar buat umrah 11 hari dia terima, bagi visa. Sekadar haji 40 hari dia terima. Nak duduk sana kain salam, balik. Ada harapan dah kita nak jadi penduduk Mekah dan Madinah ni. Cuma harapan kita surah Kahfi. Surah Kahfi pun tak boleh baca. Tak boleh baca nak hafal kat mana? Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, maka berzikir, bertasbih, bertahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Bila bertemu dengan Dajjal, kalau bertemu, kita tak temu pesan anak kita pesan cucu kita, sampai temu macam dia Dajjal, ilmu tu kena sampai pesan. Tuan-tuan, muslimat yang dirahmati, tasbih pun tak boleh. Tasbih pun tak reti, tahmid pun tak reti. Hang jumpa Dajjal, ludah kau. Nabi suruh. Dah tak boleh semua dah. Duk Mekah tak boleh, duk Madinah tak boleh, surah Kahfi tak boleh hafal, tasbih tak reti, ludah. Ludah dia lari. Tu kelemahan dia, tuan-tuan. Cuma kita kena mengaji ya. Tak mengaji tak tahu benda. Jadi minta Nabi baca ni.
fitnah ni fitnah besar, fitnah dajjal, fitnah mati masuk dalam kubur tu besar ujiannya. Maka minta sebelum kita bagi salam, afdal lah. Lepas tu pun boleh minta, tapi afdal sebelum kita bagi salam. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi kenapa? Nah, jangan baca Melayu. Oh jeng. Di luar solat tak apa, ya Allah ya Tuhanku, tak apa. Di luar solat boleh ha. Nah, ampunilah aku apa yang tak apa. Dalam solat innaka hamidum majid, ya Allah ampunilah aku, jengkreng. Batal solat, tak boleh cakap. Nah, bahasa Arab tak apa, lain pada bahasa Arab dikira bercakap dengan sengaja, batal solat. Jadi kena mengaji tu. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati, selesai. Saya tak nak hurailah doa ini sebab dia akan ambil masa yang panjang. 17. Sunat hai'ah yang ke-17, duduk tawarruk pada tasyahud akhir. Mana-mana solat bermula daripada subuh ke isyak lah. Nah, duduk. Tapi dalam mazhab Syafi'i sebenarnya lah, dalam mazhab Syafi'i saya cerita dah dulu, dia solat 3 ke atas, 3 dan 4 lah. Mana solat maghrib, solat isyak, asar, zuhur, 3 ke atas. Maka kita duduk tahiyat akhir tu tawarruk. Kita punggung kita letak atas lantai, kaki kiri kita masuk di bawah betis kanan, macam kita dah buat tu lah tawarruk. Tapi kalau solat 2 rakaat dalam mazhab Syafi'i, duduk iftirash, duduk macam tahiyat awal. Itu pun dapat yang kuat. Tapi kita tak pakai yang tu hari ni, kita pakai semua. Solat subuh ke, solat maghrib ke, solat isyak ke, akhir tu kira tawarruk, tak apa juga. Tapi pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i ni, kalau subuh tu duduk iftirash tu lebih kuat. Nah pendapat dia. Baik, sebab dia satu duduk ah. Hak 3 ke atas, 2 tasyahud. Nah 2, maka nak bagi beza kita tawarruk akhir tu. Tapi solat subuh dia 1 tahiyat ah. Tidak ada tahiyat awal, tahiyat akhir je. Nah, maka istirahat je lah pendapat yang kuat. Tapi kita duk biasa buat yang tawarruk, tak ada masalah. Kuat ah tuan-tuan. Nak cerita afdal dan pendapat kuat, duduk iftirash. Maknanya kalau ada orang lain duduk iftirash dalam solat subuh, tak payah tegur lah, kita dah ngaji dah, ustaz dah cerita, tak payah tegur. Itu sebenarnya lebih afdal daripada kita duduk tawarruk. Baik tuan-tuan. Baik, tawarruk ini duduk tasyahud akhir, iaitu duduk atas 2 punggung dan keluarkan kaki kita duduk atas 2 punggung kita duduk atas lantai, bukan atas tapak kaki. Itu iftirash, nah, duduk atas lantai lah. Dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. 18, duduk iftirash pada duduk tasyahud awal, duduk antara 2 sujud dan duduk istirahat. Saya baca dua-dua dulu, nanti saya hurai. Nah, yang 18, duduk iftirash pada duduk tasyahud awal. Tahiyat awal kita iftirash. Kemudian duduk antara 2 sujud kita iftirash, dan duduk istirahat kita berhenti sekejap sebelum kita naik ke rakaat yang seterusnya, duduk cara iftirash. Kecuali sujud tilawah. Selepas sujud tilawah nak bangun semula pergi kepada rakaat pertama hak asal tu, tidak sunat duduk istirahat, bangun terus. Nah, jangan duduk. Itu tidak ada sunat situ. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi dalam mazhab Syafi'i dia begitu. Tahiyat awal tasyahud, duduk antara 2 sujud dan duduk istirahat, duduk iftirash. Tahiyat akhir duduk secara tawarruk. Ini Syafi'i. Hanafi lain. Hanafi daripada awal sampai akhir duduk dia sama, iftirash. Duduk antara 2 sujud iftirash, duduk tahiyat awal iftirash, duduk istirahat iftirash, duduk tahiyat akhir pun iftirash. Untuk lelaki, perempuan tawarruk semua. Perempuan tawarruk. Beza. Nah, dia kena ambil tahu sikit-sikit lah tuan-tuan. Sebab kita hidup ni lama dah, rata-rata umur 40 ke atas dah.
sekurang-kurang ambil tahu sikit. Hak mazhab kita memang kena tahu, kita nak buat. Hak mazhab sebelah-sebelah pun kalau boleh ambil tahu supaya kita tak keliru. Ada mazhab gini, ada mazhab gini. Baik tuan-tuan, muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi Syafi'i dia ada beza situ. Cuma duduk tawarruk tu walaupun dia afdal, duduk iftirash sah. Tahiyat awal iftirash, tahiyat akhir pun iftirash. Sah, di segi sah tak ada masalah. Di segi afdal pada mazhab Syafi'i tawarruk. Tetapi kalau kita yang tubuh besar, kita sebut dah ulang mula, dah kita masuk tajuk dia. Tubuh kita besar. Besar tu mungkin 100 kilo. Besarlah tuan-tuan. Sekadar 80 kilo ni saya. Okey, tak ada hal. 100 ke atas tu kira besar lah tuan-tuan. Jadi kalau dia nak duduk tawarruk tu agak menyusahkan dia. Kalau tak menyusahkan dia pun menyusahkan hak sebelah. Hak sebelah tu Osman kering, jengkreng. Kalau dia duduk tawarruk atas kaki Pak Long tu patah perak. Patah tu dia 120 letak atas kaki kuruh kering. Perak. ICU. Jadi masa tu jangan tawarruk, duduk iftirah. Saya duduk tengok pun hak jenis badan-badan besar ni dia tak boleh tawarruk sebenarnya. Dia duduk gitulah, tak apa. Ataupun kita duduk di hujung-hujung dinding. Kita pi tu kira hak kosong tu dengan tubuh kita ni masa berdiri boleh berdiri duduk antara dua sujud, duduk tahiyat awal boleh Kalau kita nak tawarruk satgi tak boleh Kalau kita buat juga memang naik atas member sebelah. Betul cikgu? Pernah duduk hujung. Ni dinding. Kita nak tak boleh. Maka tak payah Bila kita sempit macam tu tak payah. Ni gagah juga. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tak payah gagah lah, dah tak boleh. Hak ni cerita dia bagi orang yang boleh. Han tak boleh, tak payah ni gagah duk mengesong nak duduk juga. Tak reti, tak ngaji tu. Saya takut orang kata apa duduk gini salah ni tak sah. Takut itu maka dia gagah. Usahalah kali duduk atas kaki member sebelah. Member sebelah pula kata tu imam baca lambat pula. Jengkreng. Bila nak bagi salam aku dah sakit ni. Jadi macam-macam, jadi tak khusyuk. Member sebelah tak khusyuk dah. Taubat lahum tak khusyuk. Sebab kita duduk atas dia. Macam tu. La tak apalah la ni. La 1 meter tak ada hal. Ni cerita dia. Bila kita kembali semula nanti kepada rapat balik, mudah-mudahan lepas bulan 12 ni kita boleh kembali asal lah. Mudah-mudahan. Selagi PKPP tidak selesai sampai 31 Disember 1 meter lah kita. 1 meter ni tak ada masalah. Nanti kembali semula. Jadi kalau kita tak boleh, jangan gagah. Sebab tak apa, tak ada masalah. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Habis itu lebih kurang. 19. Menggenggam jari tangan kanan apabila meletakkannya pada lutut kanan dan meletakkan jari tangan kiri ke paha kiri. Jari selaras dengan kepala lututnya bagi kedua-dua tasyahud. Tangan kanan itu digenggam 3 jari sahaja. Jari telunjuk dilepaskan dan ibu jari diletakkan di sisi jari telunjuk. Jadi jari tangan kanan digenggam 3 jari sahaja. Macam tu. 3. Tahiyat lah. Awal akhir tak kisah. Yang tutup semua. Hak belah kiri ni tak apa lah tuan-tuan. Belah kiri ni buka semua. Hak ni tutup 3 ni, buka 2 ni. Buka dari bila asyhadu alla ilaha illallah. Ibu jari ni letak di sisi dia, bagi dia kemah. Bagi dia kemah. Hak muda-muda tak apa lagi. Bila berumur ni, umur dah 60 ke atas dia jadi bergeletar gitu dah. Jadi jari nak jadi gitu, nak jadi mazhab Hambali. Letak itu, dia berhenti ya. Nanti tak letak gini. Ni mazhab mana? Nanti kita jumpa mazhab apa. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati gitu. Tapi kalau kita nak genggam 4 boleh. Lepas 1 boleh juga, tapi moleknya genggam 3 sahaja. Hak kanan letak sisi dia. Sisi telunjuk, jari telunjuk. Baik tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian.
Yang ke-20, mengangkat telunjuk apabila mengucapkan syahadah asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah, dan makruh, tengok, dan makruh menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ni mazhab Syafi'i. Kalau kita tengok, mana kita solat di luar Malaysia lah, kita pergi Mekah, Madinah lah biasanya pun, kita tak pergi hanyai, pergi hanyai. Sebab kalau kita ada duit, tidak ada tempat yang paling baik untuk kita pergi kecuali Mekah, Madinah, Palestin. Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa. Kalau ada duit pergi situ sudah lah. Aqsa tak boleh masuk. Bolehlah masuk tapi ketat SOP dia. Nah, jadi pergi Mekah, Madinah buat umrah. Pak lain tak payah pergi lah, tak ada guna, tuan-tuan. Nah, nak pergi sekali tu dalam seumur hidup tu boleh lah. Tapi kalau ada duit, tempat yang paling utama Mekah, Madinah. Pergi sana tengok macam-macam lah. Nah, baik tuan-tuan. Dalam masalah jari, sunat angkat jari itu sunat hai'ah, mana tak angkat pun sah. Tak angkat pun sah, tapi dia makruh lah. Cuma kita nak mengaji, nak angkat masa mana, tu saja. Nak angkat masa mana. Baik, jadi dalam mazhab Syafi'i, kita mula mengangkat jari telunjuk masa mana? Waktu kita kata illallah, mula illa situ. Asyhadu an la, asyhadu dak lagi. Asyhadu dak lagi, al tak lagi, la dak lagi. Asyhadu an la ilaha dak lagi. Illallah, bongkat. Angkat pula, dia bukan gitu. Ni tak tepat lagi tuan-tuan. Angkat gini tak tepat. Betul gini, betul terpacak gini. Tak tepat lagi. Imam Syarbini sebut, Syarbini mazhab Syafi'i. Nah, kitab Mughnil Muhtaj, Syarah Minhaj, bengkokkan sedikit. Ni bukan betul gitu, ni naik atas tau. Ni sombong. Manusia kalau tengok jadi sombong, jalan gini, sombong. Tunduk sikit, ikut padi. Ni lalang, tuan-tuan. Tengok angkat macam lalang. Akad macam padi, dia tunduk sikit. Gitu. Macam nak, seolah-olah dia nak rukuk sikit. Nak kita tawaduk dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita niat tidak ada Tuhan disembah melainkan Allah. Dia saja yang esa, tidak ada dua. Sebab tu kita angkat satu lah. Tak angkat dua gitu. Hak dua kita ambil gambar. Allahu Rabbi, macam-macam. Belajar mana ambil gambar itu. Nak nikah dua kot. Dari syarat lah. Asyhadu an la ilaha illallah. Tengok dia sedikit menunduk. Jangan betul itu. Nah, bahaya tu. Betul itu. Sedikit menunduk. Ni semua disebut secara terperinci oleh ulama-ulama mazhab. Jadi kita nak ngaji cara nak angkat tu macam mana. Bukan suka-suka hati dah. Ada cara yang disebut oleh ulama yang kita akan dapat bila kita berada dalam majlis ilmu. Nak harap kita baca sendiri, jangan harap. Jangan. Baik, itu satu tuan-tuan. Okey, kita tambah sedikit ilmu. Mazhab Hanafi, dia mula mengangkat jari sejak mula dia kata asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Turun balik. Dia mula angkat masa asyhadu an la ilaha illallah, turun balik. Dia turun balik. Dia tak naik sampai habis. Duduk macam tu. Kita tak. Kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Kita baca sampai habis. Baru kita lepas. Beza tu. Beza. Syafi'i mula angkat bermula illa, dan bila angkat tak turun dah sampai habis. Sampai habis tajuk awal kita bangun, kalau akhir sampai habis, sampai bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, baru turun. Hanafi asyhadu an la ilaha illallah, turun dah. Beza. Nah, beza. Hambali, hak kita pergi Mekah Hambali ya. Hambali dia angkat pada kalimah Allah.
asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sahaja. Nak tengok dah. Solat jam mata di Mekah. Nah, kita tengoklah asyhadu an la ilaha illallah. Tu balik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalimah Allah saja dia angkat. Hak lain tak angkat. Nah, itu perbezaan mazhab yang ada, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Tapi dalam mazhab Syafi'i makruh kita menggerak ke kiri dan kanan. Tapi mazhab Maliki dia gerak, dia mula gini. Dia asyhadu mula dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kiri kanan sejak daripada asyhadu sampai habis. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Semua empat-empat mazhab ada hadis mereka sendiri, ada hujah mereka sendiri, ada dalil mereka sendiri. Semua ni betul semua. Tapi oleh kerana kita dah ikut Syafi'i, kita pakai Syafi'i lah. Makruh dalam Syafi'i kita menggerakkan jari kita ke kiri dan ke kanan, macam tu. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian. Masa angkat tu ingatlah hati kita, Allah Subhanahu wa taala hanya esa, tidak ada Tuhan yang disembah, hanya Dia. Baik. Yang ke-21 kita cuba nak habiskan sampai 22 sudah. Lepas tu kita berhenti, kita sambung pula minggu depan. 21. Sunat hay'ah mengekalkan penglihatan pada tempat sujud dan mengekalkan khusyuk. Khusyuk ialah menghadirkan hati, menetapkan segala anggota dan mengamati bacaan dan zikirnya. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, mengekalkan pandangan mata ke tempat sujud artinya kena celek lah, kena buka mata. Makruh kita pejam mata waktu solat, makruh kita pejam mata, kecuali ada bab dia saya sebut selepas daripada ini. Nah, hak asalnya ialah makruh pejam mata. Tempat yang boleh nanti saya sebut. Maka yang sunat hay'ahnya kita melihat kepada tempat sujud. Maknanya bila lihat tempat sujud tu kena buka lah biji mata, tengok tempat sujud. Bila tengok? Daripada mula sampai bagi salam. Tu tempat tengok dia. Ni mula kita nak takbir, kita berdiri ni, berdiri qiyam. Nah, tengok tempat sujud, jangan tengok depan. Tengok tempat sujud. Allahu akbar. Allahu akbaru kabira. Tengok tempat sujud. Alhamdulillahirabbil alamin. Tengok tempat sujud. Wal asri innal insana lafi khusr. Tengok tempat sujud. Allahu akbar rukuk. Tengok tempat sujud. Sami Allahu liman hamidah. Tengok tempat sujud. Allahu akbar sujud pun tengok tempat sujud. Allahu akbar duduk antara dua sujud pun tengok tempat sujud. Sampai assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tu maksud dia mengekalkan penglihatan kita kepada tempat sujud sejak daripada takbiratul ihram sampai bagi salam, kecuali kita minum dulu nah. Kecuali waktu kita mengangkat jari asyhadu an la ilaha illallah, maka pandangan mata kita mengarah kepada jari. Kita tak tengok dah tempat sujud tu, kita tengok jari telunjuk. Sama ada tahiyat awal ataupun tahiyat akhir. Kalau tahiyat awal asyhadu an la ilaha, masa kata asyhadu tak bagi tengok tempat sujud lagi, tak angkat lagi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ kita pun Allah, kita nak sampai habis selawat. Tengok jari telunjuk. Kalau ayat akhir asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sampailah kita habis bagi salam assalamualaikum warahmatullahi, kita tengok jari kita tu sampailah kita bagi salam. Tu kedudukan mata kita waktu kita solat
semua mengarahkan kepada tempat sujud dengan kita membuka kedua-dua mata kita melihat tempat sujud, dan kita tengok jadi telunjuk waktu kita angkat sahaja. Hak tu saja tengok sini, hak lain semua tengok tempat sujud. Maknanya kalau kita melihat tempat lain makruh. Jadi makruh. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, sehinggalah pendapat yang paling kuat, kalau kita solat depan Kaabah sekalipun, kita pergi Mekah buat haji umrah, kita boleh masuk ke kawasan Kaabah di dataran, tak solat di atas, kita depan Kaabah. Sama ada sah pertama ke kedua ke ketiga, tak kira lah, depan Kaabah. Kaabah kan besar. Saya paling rapat setakat ni baru sah yang ketiga, tak sempat lagi, tak boleh nak pergi lagi hak pertama. Mana waktu saya solat sah yang ketiga tu, waktu itu saya berada di sah yang ketiga untuk seluruh dunia. Aku di sah yang ketiga. Hebat lah. Siapa duduk di depan sekali, belakang tu imam sikit lah. Nah, maka dia duduk di waktu dia solat itu, dia duduk di sah yang depan. Bukan kita di Mekah, seluruh dunia dia depan. Macam tu. Tu kita berebut nak pergi. Tapi setakat ni boleh untuk sah yang ketiga saja. Nah, baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, maka nak tengok Kaabah ke nak tengok tempat sujud? Jawab dia. Ni Kaabah tu. Kaabah satu makhluk yang mulia yang Allah cipta. Nah, jawab ah. Tengok Kaabah. Tempat sujud. Pendapat yang kuat, walaupun kita solat depan Kaabah, tengok juga tempat sujud, tak tengok Kaabah. Sampai tahap tu. Cuma adalah pendapat yang lemah, pendapat Imam Al-Mawardi. Dia kata kalau kita solat depan Kaabah, tengok Kaabah afdal daripada tempat sujud. Tapi ulama lain, jumhur, tempat sujud lebih afdal daripada tengok Kaabah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, kecuali satu ya. Satu ya, yang bila kita solat kita afdal tengok dia, tak afdal tengok tempat sujud kalau kita berada di belakang dia. Dia jadi tu imam. Siapa dia cikgu? Siapa dia tu? Tu Imam Masjid Bukhari. Jeng keren. Bukan tu Imam Masjid biasa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana sahabat-sahabat yang solat dengan Nabi afdal daripada tengok belakang Nabi daripada tengok tempat sujud. Mulianya Nabi Muhammad sehinggalah bila solat sahabat hak duduk belakang tu tak sunat tengok tempat sujud, sunat tengok tubuh Nabi. Banding dengan Kaabah, mulia Nabi Muhammad. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian. Jadi begitu kedudukan. Baik, macam mana kalau kita nak jadi imam ni, kita tengok Quran. Bila kita tengok Quran, kita tak tengok tempat sujud. Tengok tempat sujud tak nampak Quran. Kena tengok Quran. Oleh kerana itu gini, tuan-tuan. Kalau kita solat tarawih Ramadan, sama ada kita ni hafiz 30 juzuk ataupun kita nisfu ni 10, 15. Saya lebih kurang 15 juzuk tu ada lah tuan-tuan. Tapi hilang banyak, tak sempat nak ngulang duk baca kitab. Macam mana? Saya sempat hafal 15 juzuk tapi hilang banyak lah. Sebab saya tak tumpu. Sebab tumpu pada kitab. Kitab banyak. Jadi biar hafiz lah. Kita ni setakat mana boleh kita buat. Baik tuan-tuan, jadi kita sama ada 30 juzuk ataupun kita 15 juzuk ataupun kita 10. Bila kita jadi imam tarawih, kalau nak tengok Quran boleh, sebab tarawih kalau boleh kita nak baca surah panjang-panjang lah. Mungkin kita nak buat setengah juzuk, satu malam setengah juzuk. Ada tempat dia satu malam satu juzuk lebih, sebab dia buat sampai malam 27 habis dah. Bukan juzuk lebih, sebab dia habis, dia akan khatam pada malam 27. Mana malam 28, 29 tu imam asal ambil balik lah. Hak gen tafih balik lah. Hak kita jemput tu balik dah. Dia akan buat sampai malam 7, makna satu juzuk lebih dia akan baca setiap malam. Dia boleh tengok. Kalau dia tak apa nak elok, ingat elok, tapi dia dah mahir dah, tak tengok lagi bagus lah. Baik, tapi kalau kita tak hafal tapi kita boleh baca Quran lancar, kita buka depan, bila kita baca tu lancar, tidak lekat macam hafiz, boleh buka. Sebab tarawih kita nak bagi panjang berdiri tu.
Tapi dah solat biasa, solat maghrib, solat fardu biasa, tak payah tengok dah Quran. Sebab hak afdal kita tengok tempat sujud. Afdal tengok tempat sujud. Solat biasa kita baca hak kita ingat, pendek pun tak apa, wal asri pun tak apa, janji kita tak tengok tempat lain, kita nak tengok tempat sujud. Molek gitu nah. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu cara dia. Baik, bolehkah kita nak pejam mata? Saya sebut tadi pada asalnya, hukum asal pejam mata adalah makruh dalam solat. Sebab sunat dia tengok tempat sujud, maka pejam mata makruh. Tak tengok tempat sujud lah bila pejam mata. Tetapi kalau kita buka mata, dia tidak khusyuk. Contoh kita tengok tempat sujud tu ada gambar macam-macam. Nah, gambar masjid mungkin tak apa kot, main gambar musim macam-macam. Kalau kita tengok jadi macam duk fikir benda tu pula, menatang apa tu, jadi fikir gitu pula. Jadi hilang khusyuk. Solat kita duk fikir menatang apa ni, hak panjang kat atas tu benda apa ni. Sebab tu buat gini bagus ni, kosong. Jadi kita pun tak payah fikir apa-apa. Beli kapet hak jenis warna-warni, jenis gamak-gamak, kita tengok tu fikir hak tengah tu macam kepala kucing, jeng-jeng. Maka yang tu kalau macam tu lah, nah, maka masa tu kalau tak khusyuk, maka pejam mata lebih khusyuk daripada tengok. Sebab tengok tu ada benda lukisan, ada tulisan, maka kita pejam mata lebih khusyuk. Maka masa tu boleh pejam mata, bahkan sunat pejam mata pula, makruh tengok pula. Sebab tu sejadah-sejadah ni molek hak kosong lah tuan-tuan. Comel lah. Gambar masjid pun tak payah kalau boleh, kosong lah. Pergi cari sejadah, kosong. Kita tak fikir apa-apa tuan-tuan. Hak ada Kaabah pun, hak saya tu pada Kaabah. Dah lah kita tak boleh pergi Mekah lama, tengok Kaabah. Bila nak pergi jeng keren juga. Tengok Kaabah teringat Mekah, tengok Kaabah teringat Mekah. Solat jadi tak khusyuk, dia ingat Mekah. Tak boleh ingat bini, tak boleh. Ingat apa dia, anak tak boleh. Ingat kereta, tak boleh. Kereta aku tadi kunci kedak. Nah, tak ingat lah kunci kedak ni, biar tawakal Allah. Hak boleh ingat satu, Allah. Kaabah pun tak boleh ingat. Jadi tengok bila boleh mengganggu pemikiran, pejam mata. Bila pejam mata tak ingat apa-apa, hanya Allah sahaja, maka masa tu sunat pejam mata, makruh pula tengok. Dia macam tu. Ni kata mengaji. Nah, dia ada tempat-tempat jadi macam tu. Bahkan kadang-kala wajib kita pejam mata. Kalau kita tak pejam, berkemungkinan tengok benda-benda tak elok. Nah, tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, contoh kita berhenti solat masjid tu pula, masjid tu betul-betul dalam pekan pula. Kita duduk situ, nampak di luar dinding tu, nampak orang jalan lalu lalang. Hak lalu tu kalau hak Islam semua tak apa, hak lalu tu amoi pun ada, pakai skirt tu dia meleleh. Masa tu wajib pejam mata. Aku tak pejam jengkreng. Tengok amoi. Putih melepak jengkreng. Tak boleh. Nah, maka wajib pejam mata, haram kita buka mata. Jadi kok tu pula. Tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati, di keraan tengok keraan, tapi hak asal pejam mata adalah makruh. Dia akan berubah kepada wajib, dia akan berubah kepada sunat. Nah, tengok keraan yang saya sebut tadi. Itu solat. Banyaklah ilmu dia, bukan sikit tuan-tuan. Kita tak boleh nak ingat dalam masa yang singkat, kena ulang. Bila kita boleh ingat semua benda ni, barulah kita boleh berada di tahap yang terbaik. Bila kita melakukan solat, daripada kita takbiratul ihram sampailah kita bagi salam, kita ada ilmu daripada mula takbir sampai salam, ilmu yang sempurna. Maka waktu itu solat kita akan menjadi solat yang paling sempurna, nak banding dengan solat-solat yang sebelum kita mengaji bab solat. Baik tuan-tuan dan muslimat yang dirahmati sekalian, itu tentang mengekalkan penglihatan pada tempat sujud. Walaupun buta, orang buta,
Orang buta dia buta, tapi dia pun tak boleh pejam juga. Dia kena celek walaupun dia tak nampak. Dan celek tu tengok juga agak-agak macam ni. Kalau macam ni bukan tempat sujud lah tu. Mana dia tundukkan sedikit, maka matanya akan mengarahkan ke tempat sujud walaupun dia buta. Sunat juga bagi orang buta. Dan sunat juga bagi kita yang solat dalam gelap. Tengah solat gelap. Nah, orang Bali panggil black out. Gelap. Emergency lampu pun tak ada. Nak pasang lilin. Masa mana kita tengah solat. Nah, maka sunat juga tengok tempat sujud walaupun kita tak nampak apa-apa. Baik, kenapa? Tapi ada masa haram juga kita tadi ni. Nah, kalau kita ada mudarat, contoh rumah kita jenis sering jumpa ular rumah kita ni. Rumah-rumah tepi-tepi apa? Sawah padi tu banyak ular. Tu kot taman uda tu. Mana-mana lah. Hak taman-taman tepi benang ni banyak ular. Dia masuk dalam rumah. Sahabat-sahabat saya rumah tepi benang duk cerita macam-macam ular tedung ada. Ular sawa apa dah. Dia kata jengkreng. Cikgu rumah tepi benang ke tepi gunung? Rumah di taman kuranglah sikit. Taman ni dia jauh daripada benang, jauh daripada hutan. Hak tepi benang, tepi hutan banyak benda tu. Jadi kalau benda tu kita sering jumpa, seminggu 2-3 kali duk jumpa, maka jangan kita pejam mata ketika solat. Haram pejam mata. Takut bila kita pejam dia datang duk tedung. Betul-betul tempat sujud. Nah, kita pun pejam mata. Sujud atas kepala tedung. Bangun tengok duk Sultanah Bahiyah lah. ICU tu. Tu kalau bangun, kalau sedar marabuka jengkreng. Mati terus masuk kubur. Nah, jadi sebab itulah Islam selain daripada nak bagi khusyuk tengok tempat sujud, dia nak jaga keselamatan supaya kita tidak sujud atas benda-benda yang mudarat bila kita sujud. Nah, baik tuan-tuan. Islam ni itulah indahnya hidup bersyariat. Indah sangat kalau kita kaji Islam. 22 last sekali ya. 22. Masuk last untuk malam ni lah. Dia ada lagi. Nah, untuk malam ni. Sebab 23 tu dia panjang sikit. Saya nak hurai minggu depan lah. Panjang sikit. 22. Masuk kepada solat dengan perasaan rajin dan selesaikan dahulu perkara-perkara yang membimbangkan, yang mempengaruhi hati, sama ada yang berkaitan dengan urusan dunia maupun urusan akhirat. Jadi masuk solat pastikan kita fresh. Tuan-tuan. Kalau tak makan lagi tu makan dululah. Nah, kita tak makan lagi. Allahu Akbar masuk dah maghrib. Makan dulu. Takut nanti bila kita solat duk ingat nak makan. Tuan-tuan. Nah, dahulukan isyak daripada isyak. Isyak tu makan malam, isyak tu solat isyak. Nabi suruh kita dahulukan makan. Kalau kita tengah nak hidang dah lah, kalau kita solat nanti tu ingat. Lebih-lebih lagi ada petai, geng. Ada jenis-jenis hak kita suka. Nah, udang galah, meleleh dah lagi ni. Maka selesaikan makan dulu, lepas tu baru solat. Kalau kita mengantuk sangat, contoh solat isyak, kita nak jamak tak boleh sebab perjalanan kita tak sampai 2 mahalah. Pergi Sungai Petani ya. Sungai Petani kalau start tak boleh buat jamak. Kita keluar daripada rumah sahabat kita Sungai Petani tu, kita singgah di gurun, boleh solat maghrib saja. Nak terus balik kalau start takut tak sempat. Nah, solat maghrib saja nak jamak tak boleh. Lepas tu bila balik sampai di rumah ni lebih sikit lah, mungkin 9.30 ke apa, jadi tak larat. Rasa mengantuk sangat ni. Kalau solat rasa sujud tu bagi salam pagi esok. Sujud tu tidur tu bagi salam pagi esok. Tak larat sangat dah, dia letih sangat, mata nak buka tak boleh dah. Tidur dah dulu. Ngaduk gagah solat tak boleh. Tak lepas. Tuan-tuan. Tidur dulu. Tapi tidur tu kita kena kunci jam betul-betul. Takut kita bangun subuh nanti tak solat isyak pula. Sebab Nabi tak bagi kita solat tidur sebelum solat isyak. Kena solat isyak kok mana cerita. Tapi orang letih sangat tak lepas. Kalau solat pun memang tak lepas. Tidur saat sejam 2 pun tak apa dah. Nanti pukul 12.30 ke pukul 1 ke boleh jaga tu masa fresh sikit. Pergi solat isyak. Nah, mana kita selesaikan dulu. Tambah kita nak kencing, nak berak.
Kita datang sampai depan tu, bila dah qomat Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, kita rasa nak kencing ni, kita tu tak apa kot, aku nak solat dululah, malah nak pergi tandas, nak ambil wuduk, takut lagi datang tu imam bagi salam. Kita naik juga, naik kena tu imam baca panjang lah, payahlah. Nah, jadi marah tu imam, oh Allah, aku nak kencing ni. Jadi macam-macam. Selesaikan dulu urusan itu. Nabi suruh makan dulu, kencing dulu, berak dulu. Bagi selesai urusan. Kalau kita buat kerja pejabat tak habis lagi, ada sikit lagi, nah, tengok masa ada sejam lagi tu kira lama, habis dulu. Habis selesai, tutup komputer, pergi solat, baru dia nyaman, lapang. Ni ada 2-3 perenggan tengok solat dulu lah. So tengok bila nak nanti bos telefon, macam-macam. Dah selesaikan dulu. Tapi kalau masa nak habis, kerja pejabat tak habis, kena solat lah juga. Masa dah nak habis dah. Nah, tengok keadaan tuan-tuan. Selesaikan urusan dunia sebelum kita solat. Gitu cara dia untuk menjaga khusyuk supaya kita tidak ada gangguan bila kita melakukan solat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekadar itu malam ni sampai 22, 23 kita sambung minggu depan. Mudah-mudahan kita tidak dikurung lah. Nah, mudah-mudahan.